أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد قولي واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهما يطيقه عقولنا يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم إني آمنت بربكم فاسمعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Desai ke tak kan? Desai ke tak? Bunyi U tak? Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih beri peluang kepada kita, boleh kita bersambung lagi pengajian kita minggu. Cuma hari ni tu tak serupa biasa. Biasanya kita baca apa ni tajwid. Hari ni cuba baca kitab. Nah, insya-Allah taala dah kitab hak kita pilih ni nama dia Majmu'u Salasi Rasail. Perhimpun ni bagi 3 risalah, 3 kitab kecil. Jadi risalah yang pertama nama dia Umdatul Mubtadi'in, umdah tiang bagi orang yang mula, orang yang mula atau orang yang baru belajar. Risalah yang kedua muhimmah pada bicara segala najis yang dimaaf. Jadi risalah yang kedua ni duk bicara bab najis yang dimaaf dan yang tiada dimaaf. Itu risalah yang kedua. Risalah yang ketiga kisah Ashabul Kahfi. Jadi 3 lah, 3 buah kitab kecil. Di dalam satu kitab ni ada 3 risalah. Jadi risalah pertama kita akan baca ambil daripada mula, karangan Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha Laha, Miok Sebarang Pinang, orang kok Malaysia anulah. Nah, itu dia. InsyaAllah moga-moga bermanfaat dengan kita baca kitab ni. Kerana kitab yang pertama ni sebelum daripada nak bercarakan bab-bab semaya, dia lalu dulu dengan bab usuluddin. Nah, dia lalu dulu dengan usuluddin sebagai asas, sebagai humi bagi kita. Nah, tak dapat tidak kita nak bina porak tu kena bina di atas usul. Maka usuluddin ni penting tak penting dia kerana bersangkut dengan kepercayaan, bersangkut dengan iman kita. Kelebihan ialah siapa-siapa yang pegang akidah yang betul, maka dia tak akan kekal dalam neraka. Fardu takdir masuk neraka pun boleh tubik juga. Fardu takdir tak ada amalan pun, jika iman dia ada, maka dia tak dikekalkan dalam neraka. Akhir hujung jatuh syurga juga ahli iman ya bang. Kita mula, belum pada mula ni kita baca
Al-Fatihah sekali sore, hadiah kepada musannif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah atas segala hamba-Nya, hamba Allah. Itu tak ada kait. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ya terjemah siap bawah. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah. Itu dia. Dengan nama Allah. Allah mana? Tuhan yang amat murah. Murah atas segala hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala. Tak kira hamba yang kafir atau yang mukmin, tak kira hamba yang taat atau yang asi, kerana sifat Rahman ini dia beri belaka kepada hamba dia, sebab dia tak ada kait atas segala hamba-Nya. Itu dia. Tuhan yang amat murah. Apabila orang, kalau kita kira dengan makhluk, apabila murah, maka ia beri dengan tak kira. Siapa-siapa pun walaupun lawa dia pun dia beri juga. Ini sifat murah Allah Subhanahu wa taala, dia beri belaka setiap hamba dia. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Beri belaka siapa-siapa nak kepada ganjaran akhirat, kami nak tambah pada ganjarannya. Dan siapa-siapa nak kepada dunia, maka kami nak beri daripada dunia. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Dan tiada adalah pemberian Tuhan itu ditegahkan. Tak ada tegah. Tak kira hamba ya, hak mukmin dengan dia, hak ingkar dengan dia, hak taat dengan dia, hak deraka dengan dia, dia beri belaka. Itulah sifat murah Allah Subhanahu wa taala. Lagi Tuhan yang amat mengasihani. Itu terjemuh daripada Ar-Rahim. Lagi Tuhan yang amat mengasihani, Tuhan yang amat sayang. Itu bahasa Arab ya apa ni, ya wi ta'rif Ar-Rahim dengan makna al-mun'imu bi daqaiqin ni'am. Allah Taala yang memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Nikmat seperti nikmat iman. Kerana iman ni adalah anak kunci miftahun lil jannah. Maka Allah Taala yang Rahim, yakni Tuhan yang amat mengasihani, Tuhan yang amat sayang. Maka apabila sayang, ia tak beri malaikat hak benda molek, benda comel. Ia lain daripada murah. Lain pada murah wi belaka. Ada pun sayang seperti kita sayang anak kita. Kita beri dengan benda hak molek-molek. Beri benda manfaat dengan dia. Kadang-kadang dengan kita tak beri tu, jadi tuduh kata kita tak sayang. Bukan sayang. Supaya budak-budak lah ni nak telefon, nak mutu, nak gapo. Kita tahu kalau boleh telefon, kalau boleh mutu, jadi punah kita tak beri. Kenapa? Kita sayang. Sedemikianlah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahim dia, amat mengasihani, dia beri kepada hamba-hamba dia hak mukmin di akhirat saja. Sebab tu dia kata
lagi Tuhan yang amat mengasihani akan segala hamba-Nya hamba Tuhan. Hamba mana? Hak sini ya kai. Adapun Rahman yang wi belaka. Sebab itulah kadang-kadang orang terpedaya dengan sifat rahmat Allah Taala. Allah Taala wi sihat, Allah Taala wi harta banyak sampai ke tinggal akhirat. Tak apa Allah Taala kasih. Itu bukan orang panggil bukan mi'yar, bukan timenge, bukan neraca yang menunjuk kata Allah Taala itu kasih dak. Jadi hak Allah Taala kasih ialah Allah Taala beri makrifat, wi iman, wi perkara yang boleh untung di hari akhirat nanti. Itu dia. Sebab tu ya kait akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu dia. Nah, itulah bismillah isyarat kepada usuluddin kata ulama. Ar-Rahman isyarat kepada ilmu fiqh. Ar-Rahim isyarat kepada ilmu tasawuf. Jadi tiga-tiga tu diri kita dah kata Allah yarhamullah tu Yasu ya kata diri kita dah. Bismillah tunjuk kita. Usuluddin pegangnya kita duduk dengan Allah. Tak lepas daripada Allah Taala. Lepas kena Allah Taala, Ar-Rahman isyarat kepada ilmu fiqh. Kena mengaji cara-cara kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ilmu tasawuf. Kerana nak comel kat ibadat kita, nak sempurna kat ibadat kita, nak Allah Taala terima kat ibadat kita, tak lepas daripada kita kena suci segala sifat-sifat yang tak molek yang ada dalam diri kita. Itu kena suci dengan sifat dengan ilmu tasawuf. Tiga-tiga itulah. Sebab Jibril alaihissalam satu kali mari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa seorang lelaki yang janguk, pakaian putih, rambut hitam, kelik. Mari berjumpa dengan Rasulullah, tanya Rasulullah ma huwal iman wa ma huwal Islam wa ma huwa al-ihsan. Jadi nak sempurnakan seorang ni dia kena ada tiga ni. Kena ada sempurna iman, sempurna Islam dan sempurna ihsan. Kata musannif rahimahullah taala, jadi musannif kita mula kita dia dengan bismillahirrahmanirrahim kerana nak ambil keberkatan. Kerana nak sempurna keberkatan pada karengnya dia. Kerana datang pada hadis kullu amrin tiap-tiap perkara zibalin yang mempunyai cakna, yang mempunyai kepentingan dalam agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimula padanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa huwa abtar, maka terpotong. Yakni qalilul barakah. Yakni kurang berkah. Begitu juga setiap perkara kita duk buat, kalau ada kepentingan, benda tu bukan benda hak peseng hina, maka sunat kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi musannif kita mula dengan bismillah kerana nak ikut iqtidaan bil kitabil aziz, kerana nak ikut Quran yang mulia. Nisbah susunni, kerana kita buka Quran mula-mula ya ada bismillah. Maka ulama dia kata kita ambil tiru daripada Quran yang mulia. Kena mula dengan bismillah. Adapun nisbah turun, bismillah itu turun pada surah An-Naml. Hak turun awal ialah ayat Iqra. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat mula-mula tu hak tu turun mula-mula. Jadi musannif kita mula dengan bismillah nak mengikut orang panggil susun ni Quran. Yang dalam Qurannya mula-mula sekali ada tercatat bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kemudian katanya musannif, alhamdulillahilladzi farada alaina ma'rifata aqaidil iman
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ati ahlil iman. Kita baca wak sajak situ. Nah, alhamdulillah. Kalau kita dalam pengaji alhamdu mubtada, lillah tu khabar. Tengok ya terjemah bawah. Alhamdu, bermula segala puji itu. Tu bermula tu mubtada lah dalam pengajian. Bermula segala puji itu, yakni segala puji yang empat yang maklum itu. Puji qadim bagi qadim, Allah Ta'ala puji dia di alhamdulillahi rabbil alamin. Puji qadim bagi hadis, ni'mal abdu innahu awwab. Tu puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi hadis dan puji hadis bagi qadim. Kita puji sama kita dan kita puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya tertentu dan berhak bagi Allah Taala. Pak puji tu berhak bagi Allah Taala. Klik tahai belaka. Kerana hak ya belaka. Sebab tu kita nak puji sama kita kena tengok. Kalau puji itu diizin pada syarak, maka kita boleh puji. Kerana puji klik kepada Allah. Puji tertentu dengan Allah Ta'ala. Puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Maka kita nak puji sama kita kena tilik kepada syarak. Boleh ke tak boleh? Kalau kita puji, disebabkan kita puji, membawa kepada dia jadi kembang hidung, jadi takabur dan jadi ria dan sebagainya, tak boleh nak puji. Seperti kita pong budak. Pong tak boleh lagu tu. Tu dia tak boleh kita nak pong. Tu panggil pong. Ya puji biasa tu dia panggil pong, tak boleh. Karena segala puji bagi Allah Taala. Nah. Bagi Allah Taala, yakni tertentu bagi Allah Taala. Tu dia. Tu orang panggil takluk mah tu jadi khabar tu. Tertentu bagi Allah Taala jua. Itu buat dia hasr. Karena ma'rifatut tarafain yufidul hasra. Ma'rifah dua taraf mubtada khabar memberi reti kata hasar. Kita buah makna hanya tertentu ia bagi Allah Taala jua. Kita buah lagi tu. Kerana Allah Taala tu yang panggil Al-Hamid, yang dipuji. Nah, tu dia. Kita boleh kita nak puji. Kalau kita puji sama-sama kita, menyebabkan puji kita tu budak tu kau berjuruh, kau rajin, tak apa. Nah, ada pun puji hak tak boleh. Hak Nabi sebut kata mu ambil lah apa ni, mu ambil tanah pegang di muka orang puji atau kamakal. Dan ada pernah Nabi SAW murih kepada sahabat dia yang duk puji kepada seorang sahabat. Dia kata mung ni duk kerak tekak Saimu. Bina atas puji apa panggil? Orang panggil puji gapo lagu tu. Puji hak tu orang panggil puji yang tak diizin pada syarak. Puji biasa tu orang panggil puji yang tak izin pada syarak. Puji bahasa kita panggil pong. Tak boleh pong orang dah, ya berdosa. Tu dia. Allah Taala mana? Yang telah difardu. Yang telah difardu, ya buh makna gitu. Faradha dengan makna mufardu. Itu dia. Yang telah difardu kena baca furida. Ya buh panggil terjemuh mudah-mudah. Allah yarham tu ya sebut lu dah. Faradha ni buh makna difardu boleh. Datuk ni dia kata. Tu ya buh makna mudah-mudah orang dulu nak bergerti ya, tak payah ni. Nah, yang telah difardu yakni yang telah mefardu ia Allah Taala sampai kira. Kita dhabit bawah tu. Nah, kita dhabit bawah tu. Yang telah difardu yakni yang telah mefardu ia Allah Taala atas kita. Kita segala mukmin, lelaki atau perempuan. Nah, kerana Allah Taala kata fa'lam annahu la ilaha illallah bau wastaghfir li dzambika. Dalam apa ni surah Muhammad tu kan? Sebelum daripada nak minta ampun, fa'lam dulu. Hendaklah engkau tahu. Dia nak tahu nak mengaji.
Adakah orang duk dia tahu? Ta'allam hatta ta'lam, baru boleh kata fa'lam. Ngajilah kamu sehingga kamu tahu, baru boleh kata fa'lam, tahu olehmu, yakni yakin olehmu annahu la ilaha illallah. Tu dalil yang besar yang menunjuk di atas wajib kita mengenalkan Allah Ta'ala dan wajib kita mengaji ilmu usuluddin. Tengok dia kata Allah Ta'ala mana? Yang telah difardu ia, yakni yang telah memfardu ia Allah Ta'ala. Ya faradha tu makna memfardu. Ya terjemah kan? Kalau difardu tu terjemah daripada furidha. Orang panggil fi'il bina majhul. Yang telah difardu, yakni yang telah memfardu ia Allah Ta'ala atas kita. Yakni segala orang mukmin, lelaki atau perempuan. Kerana Allah Ta'ala kata fa'lam la ilaha illallah. Fardu ke apa? Mengenal atau maf'ul bagi mefardu. Mefardu ma'rifata aqaidil iman, akan mengenal, yakni mengenal Allah, yakni akan mengenal, akan yakin. Gapo mengenal? Tafsir pada mengenal, ketahui akan segala aqaidil iman, yakni ketahui akan hukum bagi segala aqaidil iman. Mana gitu? Ketahui, tahu akan hukum bagi segala aqaidil iman, simpulan-simpulan iman, akidah-akidah pegangnya. Mana akidah ialah hukum bagi segala akidat aqaidil iman kena kepada al-wujub wal istihalah wal jawaz. Maka hukum bagi wajib, tiap-tiap yang wajib hukum dia wujub, tiap-tiap yang mustahil hukumnya istihalah, tiap-tiap yang jaiz hukum dia al-jawaz. Sifat Allah Ta'ala yang wajib hukumnya wujub mesti. Sifat Allah Ta'ala mustahil atas Allah Ta'ala hukum dia istihalah. Ada sifat Allah Ta'ala yang jaiz hukumnya al-jawaz. Tu wajib kita ketahui semua. Hukum akal tiga tu, fa'lam anna hukmal asl aqliyan hasiru fi thalathati aqsamin al-wujubu wal istihalatu wal jawazu fal wajibu. Dalam mata as-sanusiyah, dalam mata umum barahin. Tu wajib kita tahu. Dan wajib kena tahu. Panggil wajib aini, wajib atas tiap-tiap seorang. Wajib belaka seperti kita semaya fardu ni lah. Tu dia wajib. Tiap-tiap orang kita nak wakil dia mau mengaji tak boleh. Wakil ngaji dekat ku tak boleh. Dia kena mengaji begitu hak ni. Kerana email ni kelebihan dia ialah melepaskan kita daripada kekal dalam neraka. Sebab tu al-iman ialah miftahun lil jannah, anak kunci bagi syurga. Tak ada email buat amalan banyak mana pun, Bukit Uhud pun tak ada tempat nak letak. Sebab itulah di dalam karangan ulama dulu, jadi sebelum daripada nak kecek bab forok, nak kecek bab fiqh, dia lalu dulu lebih kurang dengan bab usul. Kalau kita fiqh je lalu lagu tu. Kalau kita ya suku tu ya bahas panjanglah. Tu dia. Sebab di dalam firman Allah Ta'ala pun fa'lam annahu la ilaha illallah, hendaklah kamu tahu, yakni ta'allam hatta ta'lam, baru boleh kata fa'lam, ngaji olehmu sehingga mu tahu, baru mu boleh yakin. Nak yakin nak tak tahu ni tak boleh benar. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang disemua dengan sebenar melainkat Allah Ta'ala. Barulah wastaghfir li dzambika, maka minta ampunlah bagi dosa-dosa engkau. Tu Allah Ta'ala khitab kepada Nabi kita tu, usul dulu. Lepas pada usul tu baru pergi kat farah. Makna gitu. Habis. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ati ahlil iman. Kata musannif lagi. Jadi musannif dia mula bismillah dan mula dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ni Allah yarham Yasu kata menepati kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun wassalatu wassalam menepati kita terima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan dialah kita ni boleh duduk dalam cerah. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh kenal Allah Taala. Kita boleh pandai semaya dan kita boleh reti cara-cara kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terima kasih di atas penyampaiannya kepada kita. Lalu tu musannif dia pun sambung pula wassalatu wassalam sebagai nak terima kasih ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam dalam pengajian yang panggil jumlah du'aiyah. Nampak mari betul orang panggil khabar tapi makna dia insya, yakni nak minta daripada Allah Taala cucurkan rahmat turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam, tengok dalam terjemah dia kata dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah, yakni dan moga-moga atau dan mudah-mudahan rahmat Allah. Ya selawat ni ya panggil lafaz mustarak. Selawat ni ya panggil lafaz mustarak, ada padanya makna yang tak serupa. Tiap-tiap ibadat Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita terus, tak ada mula dengan dia dak. Adapun selawat satu Allah Taala mula dengan diri dia dulu. Ya suruh semaya, dia kata aqimus solah. Ya suruh kita wi zakat wa atuz zakah wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ya buat lagu tu rupa dia. Suruh selalu dah. Malaikat selawat. Selawat ni dia khitab diri dia royak tetel dia dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan malaikat-malaikatnya, malaikat Allah Subhanahu wa taala, yusalluna 'alan nabi, selawat mereka itu ke atas nabi. Baru ya suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu ke atasnya, ke atas Nabi. Wasallimu taslima, dan ucap salamlah ke atasnya sebagai ucap salam. Apa nak kaya? Selawat ni adalah lebih. Allah Ta'ala selawat, malaikat selawat. Maka selawat daripada Allah Ta'ala dengan makna beri rahmat yang disertai dengan menta'zim, dengan membesarkan Nabi. Ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Jadi musannif kita terjemuh dengan kata rahmat Allah ni ialah rahmat Allah, ialah selawat daripada Allah Taala. Dengan makna rahmat yang disertai dengan ta'zim. Adapun selawat daripada malaikat dengan makna minta ampun. Selawat daripada kita dengan makna minta berdoa. Tu selawat. Selawat, siapa-siapa selawat atasku sekali, Nabi kata sallallahu alaihi asyra, Allah Ta'ala selawat ke atasnya 10 kali. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita 10 kali dengan sebab kita selawat ke atas Nabi sekali. Besar ni. Dan orang hak nak duduk dekat Nabi di akhirat esok, banyakkanlah selawat. Buatlah selawat ni, kita buatlah selawat ni sebagai wirid kita hari ini. Kerana Nabi kata aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, sehape-hape kamu daripadaku kedudukan pada hari akhirat, hari kiamat, aksarukum salatan alayya aw kama qala, yang paling banyak daripada kamu yang selawat ke atasku. Maka kalau kita nak duduk dekat dengan Nabi akhirat esok, banyaklah kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ni. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya, salam Allah Ta'ala atas pengulu kita, yakni turun kedua-dua. Itu khabar tu. Turun kedua-dua atas pengulu kita. Nazilani, turun kedua-dua atas, dia panggil alalil tamakun, bukan alalil madarrah. Turun atas pengulu kita. Siapa pengulu kita? Pada Sayyidina Nabi Muhammad
Nabi Muhammad mana? Yang sifat bagi Nabi yang mempunyai syafaah ahlil iman, yang mempunyai pertolongan bagi ahlil iman. Orang-orang yang mempunyai iman akhirat esok akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebut dalam kitab Mata Jaharah, wa wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i. Itu sebagai akidah kita, pegangan kita. Akhirat esok orang-orang yang ada iman akan dapat pertolongan daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo syafaat? Permintaan orang panggil minta akan kebaikan daripada orang lain, beri kepada orang lain. Jadi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta daripada Allah Taala beri syafaat kepada umat dia. Syafaat yang paling besar sekali ialah syafaatul uzma. Nah, syafaat Nabi pakai kuasa peto. Kalau lah ni kuasa peto kan ada. Pakai kuasa dia boleh syafaat minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selesaikan mahkamah di pada masa tu haru-haru katanya matahari dengan kepala kita sekadar celok, puting celok. Puting apa ni panggil, hak dok bercelok di mata tu. Jeka dengan kepala kita. Haru-haru orang bertindai-tindai tak tahu tinggi mana. Mula pada Nabi ada siapa kepada kiamat nu banyak mana orang. Hidup tindai-tindai di pada masa ni. Jadi Nabi kita lah yang minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selesaikan mahkamah di pada masa. Tentulah ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Itu dia. Sebab tu datang pada hadis Sahihain Bukhari Muslim, Nabi kata ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in. Aku adalah awal-awal orang yang beri syafaat dan awal-awal orang yang diberikan dia akan syafaat. Itu dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang beri syafaat kepada umat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima akan permohonan supaya selesaikan mahkamah di pada masa, minta pada Allah Taala. Dan syafaat mula-mula sekali daripada syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada masa tu, di pada masa tu, ketika haru-haru yang sangat, segala manusia pakat-pakat cita nak pergi lepah. Walaupun masuk dalam neraka kan neraka lah. Nak pergi lepah di pada masa ni berat sangat ni. Apa nak buat lagu mana? Kita kena pergi cari Nabi. Itu dia. Kita kena pergi cari Nabi. Pergi minta Nabi, minta daripada Allah Subhanahu wa taala, selesailah haru-haru di pada masa ni. Orang yang bertindai-tindai, matahari jeka dengan kepala. Gambar tengoklah. Maka segala orang di situ katanya ulama-ulama, daripada ulama-ulama pakak pergi duyung kepada Nabi Adam. Pakak pergi penuh, pergi berjumpa Nabi Adam, lari Nabi Adam, pergi cari Nabi Adam. Bob jumpa Nabi Adam tu, minta syafaat. Ya Nabi Allah Adam, anta abul bashar, mu adalah bapa bagi manusia semua. Awak orang jadi ialah mu. Kalau itu isfa' lana, tolonglah kami, lepahlah haru-haru duk pada masa ni. Nabi ada kata lastulaha, aku bukan ahli bagi nak syafaat kepadamu. Lastulaha nafsi mumungkukulah, hari ni aku takut. Kerana Allah Ta'ala kata limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan pada hari ni tak ada. Lillahil wahidul qahar, bagi Allah Ta'ala satu yang amat perkasa. Tak ada dah hari tu. Nabi ada pun tak berani. Nabi kata lastulaha, aku bukan ahli bagi nak syafaat buatmu. Lastulaha nafsi. Kerana apa? Kerana aku dulu pernah buat derhaka kepada Allah dengan aku makan buah khuldi. Hari ni tak berani. Aku ada salah. Pernah ada salah masa dulu aku makan buah khuldi. Tak apa, balik-balik ulama ni pun berduyung pergi cari Nabi Nuh pula dah. Apabila pergi jumpa Nabi Nuh,
minta syafaat daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata lastulaha nafsi diri masing-masing lah, mung kuku lah. Lagu tu lah duk pergi cari satu nabi kepada satu nabi, pergi jumpa pula Nabi Ibrahim, minta syafaat daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata aku tak boleh beri syafaat pada hari ni, aku pernah buat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk Mesir tu kan, apabila tentera Firaun tanya ya raja Mesir pada masa tu, apabila orang Tino janguk ya rapah wak jadi bini, maka Nabi Ibrahim lalu ke Mesir dengan Siti Sarah. Apabila lalu ke tentera Firaun ni orang panggil nama bagi raja Mesir. Nah, maka orang tanya Tino ni siapa? Kalau royak kata bini pakai rapah, dia pun tak royak bini. Dia kata innaha ukhti, dia adalah saudaraku. Tapi dia kecek tauriah, saudara yakni saudara pada agama. Kalau royak kata adik, dia mau tak ambil. Kalau royak kata bini, pakai rapah dia mau. Aku salah, ya tu pernah salah, kecek bahung. Tak berani weh hari ni nafsi. Kalau itu balik-balik ulama pergi cari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya tiap-tiap seorang nabi tu pakai masa 1000 tahun hidup cari. Nabi ada 1000 tahun jumpa, Nabi ada pergi cari pula dah Nabi Nuh 1000 tahun. Pergi cari Nabi Ibrahim 1000 tahun. Tiap-tiap nabi tu pakai masa 1000 tahun kata ulama. Akhir jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun minta kepada Nabi kita, tolonglah hari ni. Tak ada jalan dah hari ni, kalau mu tak tolong habis dah akhir suk dah ni. Nah akhir suk tak ada dah ni lepas pada ni. Kerana mu sudah bagi Nabi tak ada dah lepas ni. Kalau mu tak tolong tak ada jalan dah. Hara-hara tak tergambar di padang mahsyar. Maka Nabi pun sanggup dah. Ana laha, akulah laha baginya bagi syafaat saat ni. Ana laha ummati umatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud di bawah arasy, maka diseru daripada pihak Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, hei Muhammad, irfa' ra'saka, akaklah kepalamu, wasfa' tu syafa', pamu minta pertolonganlah, nescaya kamu diterima pertolonganmu, supaya demo mari kamprakkan kita lah, supaya demo mari jamin kita. Tu dia, demo jamin kita. Lagi ingat apa ni, nak jamin satu-satu buku tak apa. Mu mari ni tak apa. Aku dengar kalau mu tak mari ni tak selesai masalah ni, tapi mu mari ni tak apa. Nabi kita nak kata hebat, Nabi kita lebih di dunia, akhirat pun lebih. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi. Tak ada dah. Dalam Nabi ramai-ramai, Nabi kita nombor satu. Lepas pada tu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Isa dan Nabi Nuh. Ulul azmi PAU 5 orang tu, Nabi kita duduk nombor satu. Itu dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akak kepala. Nah, lepas tu dia minta lah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya menyelesaikan hukum yang ada di padang mahsyar. Tentulah ahli neraka ke neraka, ahli syurga ke syurga. Dia panggil faslul qada, dia panggil. Hak ni lah dia panggil syafaatul uzma. Hak ni orang panggil tertentu bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Itu dia. Maka hak lain lagi banyak lagi. Syafaat lain Allah Taala buaikan umat-umat dia hak ada iman daripada neraka waktu baik masuk ke dalam syurga. Ada banyak lagi. Ada syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada ahli iman. Itu dia. Setengah daripada syafaat Nabi mempermasukkan kaum dia kepada syurga dengan ketiada kena bercara dak. Bi ghairi hisab. Setengah pada syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak syafaat. Setengah daripadanya syafaat bagi kaum yang berhak masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi kita dia mau terlepas buku masuk neraka, boleh masuk syurga. Masya-Allah. Banyaklah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong, tapi syaratnya kita kena ada iman. Sebab tu dia kata Nabi Muhammad yang mempunyai syafaat ahli iman, pertolongan bagi ahli iman. Ampunya iman. Kalau tak ada iman,
Tak ada jalan. Sebab tu usul tu je penting. Kerana nak menentukan kedudukan kita di akhirat nanti. Kalau pegangnya kita betul, jayalah kita di akhirat sikit lagi. Kalau pegangnya kita tak kena, belok, maka susahlah kita apabila kita mati sikit lagi. Habis. Sebab itulah wajib atas kita mengenal. Wajib dikenal. Apa nak kenal? Duk dia ngigar gitu. Tak ada jalan ya, kena mengaji. Tu dia orang panggil mengaji ni wasilah bagi kenal Allah Subhanahu wa taala. Lil wasaili hukmul maqasid, bagi wasilah itu hukum bagi tempat tuju, maqasid. Maka tempat tutupnya tengok dia kata. Dia kata di fardu atas kita mengenal. Apa nak mengenal? Kena mengaji. Nah, habis. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas pada kata ala sayyidina Muhammadin. Yani wassalatu wassalamu ala alihi, ke atas kalurgonyo kalurga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yarham Yasu baca kalurgo. Kalurgo. Kerana yang mengaji dengan pada di Mekah ni pada suruh baca kalurgo. Sebab tu setengah-setengah kitab dia tak ada alif, dia tulis kalurgo. Setengah kitab dalam ni dia tulis alif keluarga. Itu dia. Dan ke atas kalurgonyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, sekalian mereka itu. Sekalian mereka itu alihi wa sahbihi. Tu panggil selawat di atas jalan ikut. Kita nak selawat betul-betul ke atas keluarga Nabi ya tak boleh. Kita nak selawat betul-betul atas sahabat ya tak boleh. Tapi kalau kita selawat tabi' ya panggil, ikut bagi selawat Nabi boleh di hujung. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad boleh. Kalau kita nak Allahumma salli ala ali Muhammad boleh. Ya kena panggil selawat di atas jalan ikut turut. Itu dia. Tengok makna. Dan atas kalurgonyo kalurga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian, takkid dua-dua, takkid pada alihi wasahbi, sekalian takkid. Orang panggil takkid maknawi. Kemudian keluarga Nabi ni ia ada beberapa makam keluarga Nabi ni mengikut bahasa. Murad keluarga di sini ialah keluarga Nabi pada bab doa. Bagi keluarga Nabi pada bab maqamid doa, panggil maqam doa. Kena kepada kullu mukminin walau asian. Tiap-tiap orang mukmin walaupun mukmin itu deraka kepada Tuhan. Kerana orang yang deraka kepada Tuhan lah lebih berhak, lebih berhajat kepada rahmat Allah Taala. Jadi keluarga Nabi ni ia ada 3 makam. Nah, di sini murad dengan keluarga Nabi ialah keluarga Nabi pada bab doa. Apa makna keluarga Nabi pada bab doa? Tiap-tiap orang mukmin. Tu keluarga Nabi pada bab doa. Jadi kita selawat kepada Nabi dan selawat kepada keluarga Nabi kena ke atas orang mukmin semua. Tu panggil keluarga Nabi bab doa. Walaupun mukmin itu derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keluarga Nabi bab doa. Adapun keluarga Nabi bab madhi, bab puji, ialah kullu mukminin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Taala. Itu ia panggil maqam al-madhi, maqam madhi. Bab puji. Bab puji kena kepada keluarga Nabi ialah kullu mukminin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Taala. Satu lagi keluarga Nabi juga, tapi bab zakat.
Kalau sebut keluarga Nabi di dalam bercara bab zakat ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib hak tak boleh terima zakat. Kerana zakat ni diibarat seperti daki. Satu kali Husain makan buah taman hak demo gi kepada Nabi untuk Nabi bagi. Maka apabila masuk dalam mulut Husain, Nabi korek so Husain kehet tu baik. Nak ayat hukum kata keluarga Nabi ni tak boleh nak makan zakat. Tak boleh nak terima zakat. Itu dia panggil ahlihi keluarga Nabi tapi bak zakat. Orang panggil keturunan Nabi ni ambil pada chair dia Abdul Manaf. Manaf tu dia 4 orang anak. Hashim, Muttalib, Naufal, Syamsin. Naufal dengan Syamsin ni 2 orang ni lawan Nabi. Maka tak dikira tak dikira keluarga Nabi. Hak 2 lagi Hashim dan Muttalib. Hak tu hak sokong Nabi. Hak Muttalib silsilah keturunan Nabi, keturunan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Muttalibi. Keturunan orang ahli bait tu. Keturunan daripada Muttalibi. Adapun Nabi kita Hashimi. Hashim anak dia Abdullah. Hashim anak dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib ialah Abdullah dan Abu Talib dan Abbas. Tu Nabi kita anak bagi Abdullah. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 tu dia panggil keturunan keluarga Nabi bak zakat. Lalu kecek bak zakat keluarga Nabi ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tapi murak di sini keluarga Nabi ialah bak doa. Itu dia. Jadi musannif kita dia kata mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat dan beri sejahtera ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga Nabi. Jadi dia berdoa kita semua. Tu dia doa kita semua. Tu keluarga Nabi. Bak doa ialah kullu mu'minin walau asyan, tiap-tiap orang mukmin sekalipun mengerjakan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama orang yang asilah lebih berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kata Syekh Khaffal Al-Marwazi, seorang ulama Syafi'i, Syekh Al-Khurasaniyin, beranak pada tahun 417. Dia kata orang yang tinggal semaya itu ada juga bersakut dengan hak anak dia. Kan bersakut kat mana? Kerana dalam semaya kita selawat dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat ke atas Nabi dan kita selawat ke atas keluarga Nabi. Maka keluarga Nabi itu kena kepada siapa? Kena kepada keluarga bak doa. Maka bak doa ni ialah kullu mu'minin walau asyan, masuk semua. Jadi dengan sebab kita tak semaya tu, kita tak berdoa kepada orang mukmin. Sakut juga kata Syekh Khaffal Al-Marwazi dalam kitab fatwa dia. Tu dia. Tu dia. Tu dah. Tu orang panggil keluarga Nabi bak doa. Habis itu. Adapun kemudian daripada itu, daripada basmalah dan hamdalah dan selawat dan salih. Amma ba'du tu lah. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu mana? Itu ucap bismillahirrahmanirrahim. Itu ucap alhamdulillah. Itu ucap assalatu wassalam. Itu kemudian daripada itu. Amma ba'du, saya baca Arab, lepas tu saya baca Jawi bawah dah. Jadi kalau terjemuh pun jadi terjemuh 2 kali pula dah. Duk biasa lagu tu. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada ucap bismillah, ucap alhamdulillah dan ucap selawat dan salam, maka inilah tu mubtada tu, fahadhihi, maka inilah, yakni ma fi dhihni allazi sa'uallifuhu fi kitabi, bagi hak ada pada zihin aku musannif, yang aku akan tulis di dalam risalahku. Tu hazihi, bagi hak ada di dalam zihin musannif. Tu mubtada. Hadhihi, maka inilah, yakni bagi
yang ada pada zihn musannif khabar. Suatu risalatun, suatu risalah, satu risalah. Risalahnya panggil buku kecil, dia tak banyak lah di satu risalah dia, dalam 20 muka lebih kurang gitu satu risalah tak banyak lah ni. Suatu risalah, hak ada risalah tu fi bayani ba'di furu'is syari'ati waddin. Baca sajak situ. Pada hak ada risalah, pada menyatakan setengah daripada daripada cabang syariat, hukum fiqh dan agama. Itu dia. Syariat, hukum fiqh dan agama. Dia terjemah lu dah. Syariat, gapo syariat? Hukum fiqh. Dia tafsir bagi syariat lu dah. Syariat, hukum fiqh dan agama. Kita apa? Yakni usuluddin atau tauhid. Tu agama. Sebab dalam risalah yang ni, ia sebut di awal yang bersangkut paut dengan usuluddin. Banyak muka juga. Kita nak sampai ke fiqh nu, duk mai kat usul dulu, lebih kurang 10 muka. Itu dia. Lebih kurang 10 muka. Lama juga ni nak habis ni. Nak pergi naik kepada fiqh nu. Tapi tak apalah. Kita pergi ke insya-Allah taala. Kita usaha istiqamah lah. Boleh mari sokmo. Boleh reti habis kitab ni duk kata gapo dalam. Kita mai muzakarah. Pada menyatakan setengah daripada cawang, yakni cabang. Cawang je panggil porok. Syariah, gapo syariah? Hukum fiqh dan agama, yakni usuluddin atau tauhid, atas pada syariah. Habis itu. Dan aku namai akan dia. Ni nak ayat. Ya letak nama. Gapo-gapo kena tak nama mudah panggil, tak payah nak panggil, nak kusna apa payah. Dan aku namai akan dia akan risalah ini Umdatal Mubtadin. Asas bagi segala yang baru belajar. Asas humi bagi segala yang baru belajar. Tak kira tua, tak kira muda. Kalau kita baru belajar, kitab ni lah boleh buat bagi asah bagi kita. Tak apa dah buat rojok ke. Pondok-pondok tak tinggal kitab ni. Lebih-lebih lagi risalah yang kedua tu duk kecek bab najis di maah dan najis tak di maah. Banyak sekali. Najis di maah lebih kurang 60 lebih. Duk kecek habis. Hak kita tak pernah dengar pun boleh tahulah dia siapa situ. Kita berdoa lah Allah Taala taruh panjang kat umur kita habis kitab ni. 3 risalah insya-Allah. Pada aku namai akan dia akan risalah ini Umdatal Mubtadin, pada menyatakan segala hukum qawaidil Islami waddin. Ya kecek capur dengan Arab weh. Datuk ni kecek capur dengan Arab ni. Pada menyatakan hak ada Umdatul Mubtadin ni, pada menyatakan segala hukum qawaidil Islami waddin. Ya pasal Arab duk kat Mekah tu kan, kecek Jawi pun nak masuk ke Arab. Artinya, arti qawaidil Islami waddin. Ya arti pula dah. Asal pangkal Islam. Yani asal pangkal une-une Islam. Tu orang panggil qawaidil Islam waddin, asal pangkal humi bagi une-une Islam dan agama. Asal pangkal Islam ini une-une Islam dan agama. Jadi sebab musannif yang mula bicara ilmu usuluddin dulu dalam risalah yang ni. Dia bicara ilmu usuluddin dulu lebih kurang 10 muka. Kata ulama kerana tiada sah amalan mereka dengan sah i'tikad. Sebab itulah kita tengok dalam kitab Hidayatus Sibyan baik, dah Hidat Matla'in Badrain pun baik, kitab Jawi lain-lain, kitab Kifayatul Mubtadi pun baik, Sulam bagi Syekh Daud. Semua tu dimulai dengan bercara usuluddin dulu, baru ia bercara bab fiqh. Kerana apa?
Nah, kerana tiada sah amale malaikat dengan sah i'tikad kita. Duk pergi Tuhan tak kena lagi. Semaya kita nak tak mana. Puasa kita nak tak mana. Humi kita kan kita tu tak gerak besi bos putung pun. Besi hak berkarat. Nanti bina banyak itu balik pagarlah. Sebab itulah orang panggil kan mula-mula tu hak muhim sekali, hak penting sekali. Sebab tu demo duk dalam tanah saja tu beratus ribu dah habis. Dalam tanah tak ada nampak cokoh lagi. Nak bina. Kerana dia kan comel, bina naik jadi sepenuh. Nah. Kerana pada siapa tiada sah i'tikadnya dan amalannya pada hari akhirat dimasukkan ke neraka. Hak tu sebab dia bercara dulu orang panggil qawaidul Islam wa din, asal pangkal undang-undang Islam dan agama. Gapo asal pangkal Islam itu? Wisuk sikit lagi. Pegangan atau badar pada kata asal pangkal Islam. Asal bagi pangkal bagi Islam. Gapo badar pada kata asal pangkal Islam, pegangan itu badar situ. Pegangan tak ada dah. Dan i'tikad yang tiada boleh berubah di dalam hati. Tu duk royak makna lagi tu. Orang panggil jumlah muqtaridah. Duk royak makna asal pangkal Islam dan agama, pegangan dan i'tikad. I'tikad mana? Yang tiada boleh berubah di dalam hati. Tu dia i'tikad hak tak boleh berubah dalam hati. Kena pegang jazam putus 100%, tak boleh wawih dah. Tu dia. Jazam orang panggil pegang ni orang panggil jazam 100% tak boleh wawih dah. Hari ni pegang Tuhan ada, esok Tuhan tak ada, tak boleh jadi ke tu. Tu hak tu tak boleh. Tu pegang i'tikad yang tiada boleh berubah di dalam hati. Sebab pegangan kita al-jazmu al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Pegangan yang putus, yang betul dengan diri perkara, yang keluar ia daripada dalil. Tu pegangan makrifat tu. Dan perbuatan pada segala anggota. Atas pada kata mana? Atas pada kata i'tikad. Dan perbuatan. Hak kata amalun bil jawarih, pada segala anggota, yakni anggota yang zahir. Dua tu. Dalam risalah pertama ni ia nak berkecek tetap usul dulu. Hak kata asal pangkal Islam dan agama, pegangan dan i'tikad yang tiada boleh berubah dalam hati. Hak tu isyarat kepada usul. Yang kedua, dan perbuatan pada segala anggota itu isyarat kepada fiqh. Kerana amalun bil jawarih, beramal dengan segala anggota itu nisbah kepada ilmu fiqh. Orang panggil beramal dengan anggota zahir kita. Wajib atas segala orang yang mukallaf mengetahui ia akan dia serta diamal dengan dia pada segala anggota yang zahir supaya sempurna imannya dan Islamnya. Sikit lagi. Habis. Wajib gano tu. Kitab dia ni nak menyatakan segala hukum qawaidul Islam wa din, menepati ilat situ, menepati ilat pada menyata. Kerana wajib atas, yakni wajib pada syarak. Wajib atas ni wajib pada syarak. Dengan makna mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, barang yang dijanji beri pahala ke atas orang buat dan dijanji seksa atas orang tinggal. Maka kita tinggal mengaji usul sesodah duduk dalam dosa. Sebab fardu ain dia panggil wajib atas, yakni wajib pada syarak. Kalau kita tak mengaji ia berdosa, mudarat atas kita tu dia panggil wajib atas. Adapun dia panggil wajib pada akal, yajibu lahu ta'ala. Tu wajib bagi, tu wajib pada akal. Wajib yakni kerana wajib, yakni atas segala orang yang mukallaf. Wajib ke apa? Fa'il bagi wajib. Oleh mengetahui. Saya takdir tu ketika kata fa'il lah. Oleh mengetahui ia orang yang mukallaf. Orang mukallaf ni tiap-tiap orang hak akil dan balik yang mukallaf. Siapa mukallaf? Orang hak yang
berarti hukum atas dia tu mukallaf. Talabu ma fihi kulfah atau ilzamu ma fihi kulfah, tu panggil mukallaf. Taklif tu talabu ma fihi kulfah atau ilzamu ma fihi kulfah, tu panggil taklif. yakni orang hak akil balik mengetahui ia orang yang mukallaf akan dia akan tak nilah akan qawaidil Islam wad din, atau akan asal pangkal Islam dan agama, pegangan dan i'tiqad yang tiada boleh berubah dalam hati dan perbuatan pada segala anggota. Wajib kita tahu belaka. Wajib kita tahu belaka. Itu dia qawaidil Islam wad din. Serta diamal dengan dia. Serta diamal dengan dia. Dengan qawaidil Islam wad din tu diamal pada segala anggota yang zahir. Diamal pada segala anggota yang zahir. Nisbah amalan ni anggota zahir kita. Nisbah pegangan ni hati dalam ni. Tu dia. Amal apa? Supaya sempurna imannya dan Islamnya. Amal tu supaya sempurna imannya, iman seorang. Itu dia. Dan Islamnya, Islam bagi seorang. Apa nak ayat? Jadi amalan ni orang panggil syarat bagi sempurna iman bagi seorang. Seorang apabila dia pegangnya dia betul, iman dia ada, tak apa dah. Tak kekal dah dalam neraka. Tapi kalau dia tak amal, dia masuk neraka dulu. Habuwe tutup teh Allah Ta'ala atas dia duduk atas dunia tak buat, maka kena seksa dulu. Tapi oleh kerana dia ada iman, tak dikekalkan dalam neraka. Sebab tu musannif kata diamal dengan dia dengan qawaidil Islam wad din pada segala anggota yang zahir. Beramal apa? Supaya sempurna imannya dan Islamnya. Kalau tak ada beramal, iman kita pun pakai dah. Tasdiqul qalbi wa fussiral imanu bitasdiqi, dan ditafsirkan iman dengan tasdik. Wa fussiral imanu bitasdiqi, dengan tasdik. Apabila atau benar dalam hati dah, panggil orang mukmin dah. Kalau dia tak ada beramal langsung, pun panggil mukmin, tapi asin dia panggil mukmin yang derhaka kepada Allah Taala. Email dia pakar, tapi pakar pun tak agak pergi juga dah. Mai tak ada duk cara langsung ni. Bandingnya kita tani getah. Lepas tu tak ada kita tengok langsung. Akan naik pulah lama-lama mapuh kat perutah. Atau email kita tak mahu amal langsung, lama-lama pun ya kogi juga. Tapi nak ayat kata email ni semata-mata tasdik al-qalbi, membenar dalam hati. Tu hasil dah email. Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Adapun beramal ni syarat bagi sempurna iman. Bukan syarat bagi iman dah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bukan syarat bagi iman dah. Maknanya amalan kita bukan syarat sah iman dah. Iman kita apabila kita jazai putus, kita pukul putus, tasdik membenar putus, bagi hak Nabi waqi, bagi hak Nabi wayak. Percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan malaikat, percaya kita, percaya dengan qada dan sebagainya, maka terpakar dah iman kita. Tak ada, kalau tak ada buat amalan langsung pun terpakar iman kita. Tak dikekalkan dalam neraka dah. Esok boleh tubik juga selepas daripada cuci daripada dosa semua, kena bakar dulu. Tu dia. Makna gitu nah. Tu tak apa dah tu dah. Bermolek siapa tes yang molek. Ja'alahallahu khalisatan wa nafi'atan li'awamil muslimin bijahi sayyidina Muhammadin afdalil makhluqin. Ada satu lagi ini musannif kita berdoa supaya risalah dia ini boleh ambil manfaat bagi segala orang-orang awam. Itu dah. Summa qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Buat permula air dah. Nak bisa apa tesing.
Tu dia. 10 muka untuk main bab usul. Dan lepas ada 10 muka tu baru naik bab fiqh kan. Jadi kita nak kokek kat usul dululah. Kerana hak ni pun dia panggil asas untuk nak bina kapal di atas. Ada gapo dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعة وأرزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.